الشيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت أعلم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada malam ini, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu dalam taman syurga. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehadiran kita dengan niat yang baik, niat yang betul, moga-moga Allah membukakan segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi asbab kita yang menghadiri, yang mengikuti mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sambungan kitab kita, kitab Minhajul Abidin muka 198. Dan daripada Abi Yazid, kita ambil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan daripada Abi Yazid Al-Bustami, bahawasanya ia Abu Yazid Al-Bustami berkata, bersungguh-sungguh berlawan aku akan hatiku 10 tahun, dan lidahku 10 tahun, dan diriku 10 tahun. Maka adalah hati itu terlebih payah daripada yang 3. Maka inilah katanya. Jadi kata Abu Yazid Al-Bustami, nak memperbaiki hati kita ni, kita sebagai hamba Allah wajiblah memastikan zahir dan batin kita senantiasa di dalam hudud Allah Ta'ala. Apa maksud hudud? Sempadan. Kita umat Islam ni ada hudud, yakni sempadan yang Allah Ta'ala tetapkan. Ada pun orang yang bukan beragama Islam, dia tak ada hudud, dia tak ada sempadan. Sebab itu dunia ni bagi mereka umpama syurga. Sebab tu dunia ni umpama mereka, dunia ni sisi mereka umpama syurga. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada sempadan. Tidak ada sempadan. Adapun kita orang yang beriman, dunia ini ibaratnya seperti penjara. Kenapa? Kita ni dijaga oleh hudud Allah Ta'ala. Kita ni dilingkungi oleh hudud, yakni batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada yang mengatakan dunia ini ibaratnya seperti penjara bagi orang mukmin.
Tapi kita perlu tahu hudud Allah Ta'ala ni, batasan-batasan yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita orang Islam ni, bukan sahaja pada zahir, bahkan hati kita pun ada hudud dia, ada sempadan-sempadan. Sebab itu ada sifat-sifat yang wajib mesti ada dalam hati kita, dan mesti ada sifat-sifat, dan perlu kita ketahui ada sifat-sifat yang haram dalam hati kita. Jadi ini untuk kita memastikan supaya zahir kita senantiasa mematuhi hudud Allah Ta'ala tadi, dan batin kita pun senantiasa mematuhi hudud Allah Ta'ala tadi. Contohnya, kita pada zahir kita membuat segala yang disuruh oleh Allah, dan zahir kita meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Makna pada zahir kita telah mengikut hudud Allah Ta'ala, menjaga sempadan tadi. Ada pun batinnya pun demikian. Pastikan batin kita, hati kita ni tidak melanggar hudud tadi, ada batasannya. Sebab tu dalam Islam ni mengharamkan, contoh, hati kita ni bersifat dengan takabur, sombong. Mana-mana orang yang hatinya sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasakan lebih taat berbanding dengan orang lain, maka sesungguhnya hati mereka itu telah melanggar hudud Allah Ta'ala tadi. Telah melanggar hudud Allah Ta'ala. Ataupun dalam hati kita ada penyakit riya di dalam ibadah, menunjuk-nunjuk. Kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, kebajikan dengan harapan orang lain memandang dan memuji-muji kita dengan asbab amal soleh yang kita buat. Itu menunjukkan hati kita telah melanggar batasan Allah. Sebab tu belajar ilmu tasawuf ni hukumnya wajib, supaya kita mengerti hudud Allah Ta'ala tadi, batasan-batasan kelakuan hati kita. Batasan-batasan kelakuan hati kita, bukan sekadar zahir, bukan sekadar zahir kita yang nak dijaga supaya tidak melampau batasan Allah, bahkan wajib juga kita memelihara dan menjaga hati kita daripada melanggar batasan Allah Ta'ala tadi. Tapi kata Abu Yazid Al-Bustami, dalam nak menjaga hati, dalam nak menjaga lidah, dalam nak menjaga nafsu, menjaga hati itulah yang terlebih payah sekali. Jaga lidah payah tak? Payah dah nak jaga lidah kita. Nak jaga lidah kita ni payah dah, berat dah. Hari-hari mesti ada keluar perkataan yang tak baik daripada lidah kita. Dia baik sekejap, lepas tu kan mula dah cakap yang tak baik balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna susah dah lidah tu, nak kawal lidah kita ni, ataupun nak kawal jari kita yang menjadi pengganti lidah ni. Payah nak suruh dia tulis benda baik-baik, benda taat-taat, payah nak istiqamah. Selang 2 hari 3 hari kan dia dah mula tulis benda jahat balik dah. Lidah kita pun sama macam tu. Dia baik, dia cakap elok sehari 2 lepas tu kerang dah mula dah cakap benda haram, ngumpat orang, maki hamun orang, doa yang tak elok untuk orang lain. Jadi berat dah, payah dah nak jaga lidah ni. Maknanya nak menjaga hati jauh lebih berlipat kali ganda susah lagi. Nak menjaga hati kita ni supaya senantiasa mentaati batasan Allah jauh lebih berat daripada, jauh lebih sukar, jauh lebih susah daripada nak menjaga lidah kita. Jadi bila kita tahu bahawasanya urusan nak menjaga hati itu perkara yang sangat berat, maka janganlah kita main-main. Jangan main-main. Maknanya jangan ambil ringan alah masalah hati ni, jangan. Sebab daripada hati ni boleh menjadikan hamba-hamba Allah Ta'ala itu berkekalan di dalam neraka Allah. Asbab hati saja. Asbab maksiat hati ni, kelakuan hati ni. Asbab hati ni, ada orang yang telah beribadat berpuluh-puluh tahun, amalnya tidak diterima oleh Allah. Asbab hati ni juga ada orang yang dah beramal berpuluh tahun, tidak diberi kebajikan oleh Allah. Asbab hati ni pula ada yang beriman lahirnya tapi matinya kufur dengan Allah. Dan asbab hati ni juga ada yang lahirnya kufur tapi matinya beriman. Jadi
Sebab itulah jangan maksudnya kita mengambil remeh, mengambil ringan masalah hati ni. Kerana hati ini kata Nabi SAW ibarat seperti raja yang mentadbir, raja yang memerintah. Apabila hati kita baik, maka baiklah segala tingkah laku kita yang zahir. Kalau hati kita takut kepada Allah, maka sekalian anggota kita pun akan mengikut takut kepada Allah. Mata kita jadi takut dengan Allah, telinga kita jadi takut dengan Allah, lidah kita jadi takut dengan Allah, kaki tangan kita jadi takut, perut kita jadi takut dengan Allah. Itu semuanya kembali kepada bagaimana keadaan hati kita tadi tu, hati hamba tadi lah. Kalau baik hatinya, baiklah zahirnya. Kalau jahat hatinya, jahatlah zahirnya. Kalau patuh hatinya dengan Allah, patuhlah zahirnya. Jadi di sini kita boleh mengetahui keadaan hati kita bagaimana. Apabila kita melihat anggota zahir kita ini ada kalanya melanggar sempadan-sempadan Allah Ta'ala tadi, itu menunjukkan hati kita belum baik lagi. Itu menunjukkan hati kita belum baik lagi. Sebab zahir kita ni melanggar syariat, zahir kita ni membuat benda haram. Itu menunjukkan arahan daripada hati. Hati yang kata jangan mengaji, hati yang kata jangan sembahyang, hati yang kata jangan bersangka baik, hati yang suruh lidah kita mengumpat, hati yang suruh kita berdendam dan sebagainya. Jadi sebab itu perlu kita bersungguh-sungguh menjaga hati kita. Kerana hakikat nilai seseorang hamba Allah Ta'ala itu di sisi Allah adalah hati mereka. Hati kita ni nilainya. Walaupun tubuh badan kita, zahir kita tak cantik, tubuh badan zahir kita tidak sempurna, tidak secantik, tidak sempurna orang lain, itu tidak menjadi masalah. Itu tidak menjadi masalah untuk kita kembali kepada Allah. Tetapi hati kita itulah, hati kita inilah yang menjadi makna titik tolak seseorang itu. Adakah dia bernilai di sisi Allah ataupun dia tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Amin. 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 Kedek ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat berkah. Duduk situ. Contohnya malam ni kita sanggup mengorbankan masa kita, sedangkan siang tadi penat dah berusaha mencari rezeki contohnya. Tetapi malam ni kita boleh duduk di dalam majlis ilmu, boleh tunggu majlis ilmu, boleh ikuti majlis ilmu. Itu arahan daripada hati kita. Hati kita pun hakikatnya dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya orang itu menutup aurat, itu arahan hati yang takut kepada Allah. Orang yang mendedahkan aurat memberi isyarat hatinya tidak takut kepada Allah. Orang yang makan riba, orang yang berjudi, orang yang meninggalkan majlis ilmu, itu tanda-tanda hati yang tidak takut kepada Allah. Jadi tidak ada istilah zahirnya jahat tapi hatinya baik. Tak ada. Itu semua fahaman yang salah. Zahir nampak jahat tapi hakikat hatinya mulia, hatinya baik. Itu salah. Kalau kita berpegang dengan kaedah tu, rosaklah kita. Kalau kita berpegang dengan kaedah tu, rosaklah kita. Zahir nampak jahat, zahir nampak buat maksiat, tapi hati aku sebenarnya baik. Salah. Kerana hati itulah yang mengajak zahir kita membuat maksiat. Jadi bagaimana cara nak memperbaiki hati tadi? Di antaranya kata ulama, kena senantiasa bermulazamah dengan majlis ilmu, insya-Allah. Kena sentiasa mulazamah dalam majlis ilmu. Dan ilmu bukan sebarang ilmu. Ilmu yang nak membicarakan tentang hati ni, nak repair hati kita, nak hias hati kita ni, ada ilmu yang khusus. Ada ilmu yang
Khusus kalau kita salah belajar, hati kita tak jadi baik sampai bila-bila. Hati kita tak akan jadi sembuh daripada penyakit sampai bila-bila kalau salah belajar ilmu. Contohnya kita nak memperbaiki hati tapi kita ngaji tafsir contoh. Tak jadi. Kerana dalam ilmu tafsir tu tidak ada diterangkan secara khususiah bagaimana cara untuk merawat hati yang berpenyakit. Tak ada. Kita nak memperbaiki hati kita daripada penyakit dan nak menghiaskan hati kita supaya bersifat dengan sifat yang mulia-mulia sisi Allah, kita belajar ilmu tajwid. Pun tak jadi juga. Tajwid itu peranan dia nak mencantikkan bacaan Quran, bukan nak mencantikkan hati. Jadi nak mencantikkan hati ni khusus kena belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu tasawuf ni lah kitab yang sedang kita baca ni. Ini ilmunya. Sebab itu mempelajari ilmu tasawuf ini adalah merupakan suatu kewajiban fardu ain. Fardu ain. Kemudian lazim atahmu. Kemudian apa lagi? Cara-cara nak memperbaiki hati. Nak memperbaiki hati kita. Selain daripada melazimkan diri dalam majlis ilmu, kena apa? Kena banyak berselawat, kena banyak berzikir, kena banyak bertaubat, kena banyak beristighfar. Tu ada bantuan-bantuan lain. Mengingat mati, mengingat azab Allah. Itu boleh membantu membersihkan hati kita yang bermasalah. Kemudian lazim matahmu wahai hamba Allah dengan menyungguh-nyungguh dengan perkara yang 4 yang kami sebutkan dia, iaitu daripada amal. Kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh kita ni merawat diri kita ni yang ada penyakit amal. Apa penyakit amal? Penyakit amal ni kalau ada dalam diri kita, apa hukum dia? Amal haram. Apa maksud penyakit amal ni? Wajib kita tahu, wajib kita kenal. Wajib kita kena kenal penyakit amal tu apa, supaya kita boleh membuang daripada hati. Kerana kalau penyakit amal ni ada dalam hati kita, hukumnya haram. Baik, apa maksud penyakit amal? Penyakit amal ni bermaksud merasa lambat mati. Merasa lambat mati itu penyakit. Merasa kita lambat mati itu adalah penyakit yang haram dalam hati kita. Sebab tu wajib buang. Wajib buang penyakit lambat mati ni. Berasa lambat mati, perasan lambat mati, wajib buang. Jangan simpan. Penyakit berasa lambat mati ni wajib dibuang. Baik orang laki-laki, baik orang perempuan, baik orang tua, baik orang muda. Dalam hati merasa lambat mati itu hukumnya haram. Kenapa Allah membenci penyakit amal ni? Menyebabkan hamba tadi tidak bersungguh-sungguh mencari bekalan akhirat. Itu asbab daripada merasakan lambat mati. Itu yang kita tangguh-tangguhkan taubat, tangguh-tangguhkan solat, tangguh-tangguhkan mengaji, tangguh-tangguhkan bermaaf-maafan. Sebab apa tu? Rasa lambat mati. Rasa lambat mati. Jadi kita akan biarkan, kita akan tangguhkan, nanti dululah, biar dululah. Dengan sebab itu penyakit amal itu hukumnya haram. Kalau ada dalam hati, haram, wajib dibuang. Wajib dibuang. Sifat yang dicela oleh Allah wajib dibuang. Kena tukarkan dengan sifat mahmudah, iaitu mana? Merasa umur kita ni dah tak panjang. Kena ingat mati selalu.
Kita kena ingat mati selalu, kerana orang yang sentiasa mengingati mati ini akan mendekatkan dirinya dengan ibadat, akan mendekatkan dirinya dengan amal soleh. Cuba kita tengok saudara-saudara kita di Palestin tu, adakah mereka nak bersibuk berbimbang mencari harta kekayaan lagi? Taklah. Sebab mereka merasakan dirinya dah hampir dengan mati. Mulutnya tak berhenti-berhenti daripada bertasbih, bertahlil. Sebab dia merasakan bila-bila masa saja mereka boleh mati. Itu contoh depan mata kita. Kita ni yang boleh relax ni sebab apa? Sebab apa yang kita ni boleh relax lagi, enjoy lagi, tangguh lagi? Sebab kita berasa lambat lagi mati. Nantilah, muda lagi, sihat lagi, belum pencen lagi, macam-macam. Nanti dulu lah. Na'udzubillah. Dan apa lagi? Yang pertama amal, dan yang keduanya gopoh. Penyakit gopoh dalam hati kita ni untuk membuat sesuatu, walaupun nak membuat benda baik. Ada kala kita ni diperangkap oleh syaitan dan nafsu supaya tergopoh-gapah dalam melakukan kebaikan. Jadi sifat gopoh ni sifat yang dicela oleh Allah. Gopoh, tak sabar-sabar. Walaupun nak buat ibadat, kalau gopoh, dia akan membinasakan amalan kita. Solat, gopoh solat, apa jadi? Kita menunaikan ibadat solat tapi dalam keadaan gopoh, apa jadi? Kita baca Quran dalam keadaan gopoh, apa jadi? Tak sempurna, silap-silap Allah tak terima. Menuntut ilmu gopoh, fardu ain tak nak mengaji, nak belajar yang tinggi-tinggi. Fardu ain tak nak mengaji. Nak belajar yang tinggi-tinggi, terus lompat kelas, naik darjah 6 terus. Apa jadi ibadahnya? Rosak diri dia. Tu tak sabar-sabar. Tak menyempat-nyempat nak jadi orang berilmu. Padahal memang bagus nak jadi orang berilmu, kan bagus. Nak memiliki ilmu kan bagus. Tapi kalau gopoh tak bagus. Gopoh nak jadi orang yang ada ilmu, tergopoh-gopoh nak jadi orang yang ada ilmu, itu tak baik. Akibat daripada tergopoh-gopoh tadi, dia akan meninggalkan fardu ain. Dia tak nak belajar fardu ain. Katanya lambatlah nak belajar fardu ain. Orang nak mengaji tafsir banyak-banyak, orang nak mengaji hadis banyak-banyak. Ini nak mengaji fardu ain, leceh lambatlah, tu gopoh. Akibatnya apa? Amalnya takkan betul. Amalnya takkan betul. Sebab dalam ilmu fardu ain tu, ilmu fardu ain ni adalah ilmu yang nak menerangkan, mengajar kita, mendidik kita tentang perkara yang penting-penting dalam ibadat. Supaya kita mengetahui apa yang wajib dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan, pantang larang dalam ibadat, apa syarat amal kita akan diterima oleh Allah, apa rukunnya. Kalau buat sesuatu perkara, apakah perkara yang membatalkan amalan kita, apakah perkara-perkara yang membatalkan pahala kita. Itu semuanya ada di dalam ilmu fardu ain tadi. Tapi kita tak nak belajar, kita nak lompat kelas. Akibat daripada gopoh dalam ibadat tadi, ibadat kita tak kesampaian. Jadi kena beranjur, kena ada sifat beranjur, mana berhati-hati, memikir, merenung-renung, walaupun nak membuat kebaikan. Patut ke tidak, sesuai ke tidak, boleh ke tidak, apa akibat dia, kena tengok dulu. Sebab kadang-kadang benda tu tak layak lagi bagi diri kita. Bila kita mendapat sesuatu benda yang tak layak untuk diri kita, akan merosakkan kita. 3 hari kita mengaji jadi alim ulama besar. Orang lain mengaji berbelas tahun, kita mengaji 3 hari jadi ulama besar. Silap-silap merosakkan diri kita, jadi sombong takab. Betul tak?
Orang lain berpayah-payah, jatuh bangun nak belajar agama, nak faham, nak pandai. Kita 3 hari je mengaji, jadi alim, jadi pandai, jadi faham. Maka akibat daripada tu apa? Jadi sombong dalam hati. Cuba kau tengok diri aku ni. Aku 3 hari je mengaji, pandai segala jenis ilmu. Nampak tak? Betapa hebatnya aku. Aku hafal Quran 3 bulan je, 30 juzuk. Orang lain 5-6 tahun. Nampak hebatnya diri aku. Kan rosak tu. Betul tak? Ni asal bateri habis ke apa? Bateri tak cukup cas. Dia hilang-hilang ni. Tak apa, bateri hilang tak apa, jangan kita hilang lah. Jangan kita hilang, bateri hilang tak apa. Dan hasad ni kena bersungguh-sungguh ni. Imam Ghazali pesan ni, ini di antara penyakit yang kena sembuhkan segera ni. Yang pertama tadi, rasa hidup lambat mati. Yang kedua, tergopoh gapah dalam ibadat. Dan yang ketiganya, hasad. Dalam hati kita tak suka orang lain dapat nikmat. Dalam hati kita tak suka, tak seronok saudara kita dapat nikmat, dapat kebaikan. Itu penyakit hasad dengki. Kerana penyakit hasad ni akan membinasakan pahala amal ibadah yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun. Pahala haji kita, pahala umrah kita, pahala zakat kita, pahala wakaf kita, dan macam-macam lagi pahala yang kita dah buat tu semuanya dihapuskan, dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hati kita ada penyakit hasad dengki. Dan yang keempatnya penyakit takabur, sombong tadi, merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, merasakan diri kita lebih mulia daripada orang lain. Jadi takabur ni hukumnya apa? Haram. Penyakit takabur ni hukumnya haram. Kalau ada dalam hati kita, hukumnya haram. Wajib dibuang penyakit takabur ni. Wajib buang. Jangan merasakan diri kita lebih daripada orang lain di dalam hal-hal kebaikan. Jangan. Ada pun merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam bab kejahatan, itu baik. Namanya tawadhu', merendah diri. Merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam bab kejahatan, itu baik. Itu sifat tawadhu', namanya merendah diri. Tapi kalau kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain dalam bab-bab kebaikan, itu namanya takabur. Itu sifat kecelaan. Dan sesungguhnya macam mana nak buang sifat takabur ni? Kena tahu, kena sedar hakikat diri kita. Di antara ubat macam mana nak menyembuhkan penyakit sombong dalam hati, di antara ubatnya, kita mesti tahu dan mesti yakin hakikat diri kita tu bagaimana. Apa kelebihan yang ada pada diri kita ni yang membuatkan kita sombong tu? Kita sombong sebab apa? Sombong sebab harta. Siapa yang bagi harta? Kita sombong sebab alim. Siapa yang bagi ilmu? Kita sombong sebab parah rupa kita cantik lebih daripada orang. Siapa yang ciptakan kita dengan kejadian yang bagai itu, yang macam tu? Kena sedar diri. Segala kelebihan yang ada pada diri kita ni, yang kita sombongkan tu, semuanya dijadikan oleh Allah. Allah jadikan, bukan kita buat sendiri, bukan mak bapak kita yang buat. Contoh, dia lahir comel, cantik, bukan mak bapak kita yang buat cantik tu. Allah Ta'ala yang bagi. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa. Kita sombong sebab kekayaan kita. Siapa yang bagi rezeki itu? Siapa yang, kalau kita peniaga contohnya, kaya asbab peniaga, siapa yang menggerakkan hati-hati manusia lain nak berurusan dengan kita? Bukankah Allah yang menggerakkan hati mereka nak berurusan dengan kita? Apa jadi kalau Allah Ta'ala tidak menggerakkan hati manusia nak berurusan dengan kita? Gulung tikar kita.
Gulung tikar kita, orang tak terfikir pun tentang kedai kita, orang lalu pun tak pandang, tak ada niat nak singgah, apa jadi? Nampak tak? Jadi kena tahu hakikat diri kita. Lagi pula kena tahu hakikat diri kita ni bukan daripada benda mulia pun, daripada air mani. Secantik apa pun, sekacak apa pun, dalam perutnya ada najis, ada tahi, bawa pergi mana-mana. Maknanya kita ni walaupun zahirnya nampak bersih, tapi menanggung benda tanggung benda kotor, bawa mana-mana, pergi pejabat bawa, pergi masjid bawa, pergi surau bawa tahi, bawa air kencing dalam perut kita tu. Sungguhlah inilah hakikat kita. Kalau lori najis, lori najis tu kita tak nak duduk belakang dia. Boleh-boleh kita nak potong dia. Sebab apa? Kotor, kita kata jijik, betul? Betul tidak? Potong-potong ini lori najis, duduk sebelah pun kita tak sanggup. Sebab kita tahu dalam tu ada benda kotor. Tapi kita nampak kotor yang di luar, kotor yang di dalam diri kita, kita tak perasan. Sebab tu kita tak berasa kita ni hina. Sebab tu kita sombong, sebab tak perasan kekotoran yang ada dalam diri kita sendiri. Lepas tu besok bila mati kita jadi apa? Bertukar jadi emas, bertukar jadi intan berlian, dah busuk jadi bangkai. Ada apa yang kita nak sombongkan, berasa lebih daripada orang lain, sedangkan semua manusia itu kejadiannya sama. Cuma kita ni lebih bertuah, sebab Allah nak bagi kita. Dan Allah akan ambil balik benda-benda tu bila-bila masa Allah akan ambil balik. Itu di antara cara bagaimana nak merawat hati kita yang sombong. Sombong dengan amal, sombong dengan ilmu, sombong dengan macam-macam lah. Dan sesungguhnya kami tentukan 4 perkara ini daripada segala perkara, yakni sifat kecelaan yang lain daripada tempat ini, dan kami lebih-lebihkan tuntut atau memeliharakan daripadanya, kerana bahawasanya penyakit segala qiraah tertentu dan datang ia bagi segala manusia dengan umum, dengan meratai, dengan qurra khususnya, maka adalah ia terlebih jahat dan terlebih keji lagi. Maknanya penyakit-penyakit ni apabila jatuh kepada orang yang ahli Al-Quran, ahli ilmu, makna penyakit itu terlebih keji nak berbanding dengan penyakit ni ada pada orang jahil. Engkau lihat seorang laki-laki yang qari. Apa maksud qari ni? Qari ni makna pandai Quran. Dia pandai Quran, dia bijak Quran, dia alim Quran. Panjang ceritanya merasa lambat mati, padahal ia membilangkan dia akan niat yang kebajikan, maka dijatuhkan dia di dalam segan, makna dalam malas, dan berlambatan di dalam amal. Padahal dia qari, padahal dia alim Quran, padahal dia faham tentang Quran, tetapi dalam hatinya apa? Dalam hatinya ada penyakit malas beribadah, malas beribadat, tak padan dengan ilmu yang ada pada diri dia. Berasa lambat mati. Jadi bila dia berasa lambat mati, dia akan melengah-lengahkan amal soleh, padahal dia orang alim. Padahal dia orang alim Quran, dia pandai hukum hakam Allah. Tapi apabila penyakit merasa lambat mati ni ada pada orang yang macam tu, lebih hina lagi maksud. Tapi kalau ada pada orang awam macam kita ni, orang awam, orang ramai-ramai pun hina juga. Bukan maksud tak kisah. Tak apalah, kita ni orang awam, ada penyakit berasa lambat mati ni, tak apalah, tak boleh, tetap tak boleh. Cuma nak ceritakan, nak bagi tahu lebih keji kalau ada penyakit tu pada orang yang ada ilmu. Dan berlambatan di dalam amal, dia akan menangguh-nangguhkan untuk beramal soleh, sedangkan dia telah mengetahui macam-macam perkara. Engkau lihat akan dia menyegerakan tempat kebajikan, maka putus ia daripadanya.
Kadang-kadang kita ni tergopoh-gapah dalam nak mencari kebaikan. Target, aku target bulan ni nak jadi orang bertakwa. Aku target bulan ni sampai ujung bulan ni aku nak jadi orang soleh. Bagus tak? Nak jadi orang soleh? Bagus. Tapi bila dia letakkan target tadi, bila sampai target ni, bila sampai waktunya dia tidak memiliki apa yang dia nak, dia akan jadi putus malah adalah sebulan dah mati-mati puasa sembahyang malam begini-begini, jatuh juga dalam maksiat tu. Juga lah, malah dah lah. Tu tergopoh-gopoh gopoh, tak sabar-sabar. Nak jadi soleh tu bagus, nak jadi solehah tu bagus. Tapi kalau gopoh, itu tak bagus. Kerana apa? Akan menyebabkan kita berputus asa. Aku dah cuba dah sebulan ni, aku dah mati-mati jaga dah, tapi tak boleh juga lah. Malah dah lah. Langsung tinggal ibadat. Baca Quran, nak khatam Quran, bagus tak? Bagus. Tapi kalau gopoh, target 3 hari 3 hari nak khatamnya, kita pun pulun pagi petang siang malam, pagi petang siang malam pulun baca Quran. Sampai masa letih dah kita, lelah dah kita, tak baca dah. Nampak dah tu perangkap dia tu, permainan dia, perangkap dia. Jadi Imam Ghazali pesan kita ni nak beribadat kena tahu cara syaitan tu memerangkap kita. Dia macam-macam perangkap, macam-macam jenis ada. Macam-macam jenis perangkap ada. Jerangkap, yang nampak, yang tak nampak, yang tersembunyi, macam-macam. Jadi kalau kita tak nak ambil tahu, kalau kita tak nak belajar, kita tak nak ambil tahu, kita tak perasan yang kita sedang diperangkap. Jadi Imam Ghazali dah pesan nak berpegang dengan syaitan, kita kena tahu, kena belajar, kena ambil tahu bagaimana cara dia menipu. Kita kena belajar bagaimana cara syaitan menipu, bagaimana cara nafsu menipu. Kita kena tahu supaya kita boleh mengelakkan diri kita. Bila kita ada ilmu, kita dapat tahu ini perangkap ni. Ini perangkap ni nak suruh aku nak ajak aku sembahyang malam sampai beribu-ribu rakaat ni. Silat-silat habis lah nanti, putus asa nanti. Ini banyak terjadi di sisi orang yang beribadat. Sebab tu Imam Ghazali pesan awal kitab dulu. Imam Ghazali dah ingatkan, hati-hati, jaga-jaga perjalanan ibadat ni payah. Nak mendekatkan diri dengan Allah ni payah, sukar, berat, tipu dayanya banyak, halus-halus. Permainan syaitan tu banyak, perangkapnya banyak. Jadi hati-hati kata dia. Jangan kita anggap mudah ibadat ni. Jangan kita ingat asalkan buat nanti dapat pahala, lepas tu bawa balik akhirat banyak pahala. Tidak semudah itu. Orang yang kata ibadat ni mudah, orang jahil sahaja. Hanya orang jahil saja yang mengatakan ibadat tu mudah. Imam Ghazali pun kata payah ibadat. Imam Ghazali, ulama besar, waliullah, dia sendiri mengaku payah ibadat, berilmu tu. Apatah lagi kita yang jahil. Takkan kita yang lebih jahil ni nak mengata senang je ibadat. Imam Ghazali kata payah, sukar, ramai yang gagal, ramai yang kecewa, ramai yang tak dapat redha Allah walaupun beribadat. Kita pula kata senang je, buat je apa Allah suruh tu, nanti Allah redha lah, dapatlah pahala banyak, nanti senanglah hari kiamat. Itu yang kita beramal tak nak belajar. Itu yang jadikan kita beramal tak nak belajar. Sebab kita kata, kita faham asalkan buat dapat pahala, asalkan buat dapat pahala. Padahal bukan begitu cerita dia. Kalau buat tapi salah, Allah tak terima. Kalau buat akidahnya sesat, Allah tak terima. Kalau buat hatinya kotor, Allah tak terima. Kalau buat dalam masa yang sama langgar pantang, hapus pahala. Banyak benda yang kita nak kena tahu.
Bukan asalkan buat dapat pahala, asalkan buat dapat pahala. Bukan. Salah tu, kepahaman tu salah. Imam Ghazali kata kena belajar, mengaji. Imam Ghazali kata pesan kena menuntut ilmu, jangan tinggalkan ilmu. Kerana ilmu itulah nanti yang akan menjadi pedoman kita. Macam mana nak berjalan kepada Allah ni dengan ibadat ni, macam mana cara perjalanan dia. Boleh campur aduk ke, boleh ikut suka hati ke, ataupun macam mana. Oh gitu lah, buang dari tadi. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kita punya TikTok yang satu lagi tu kena ban sekejap. Tu pakai akaun lain. Ada benda kita tak set up gitu. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nak membuang sabar ni, sekejap minta maaf gangguan sikit. Buang ni kan kena ban lagi. Astagfirullahaladzim. Wala hawla wala quwwata illa billah.
Masya Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi engkau lihat seorang lelaki yang qari, panjang ceritanya, padahal ia membilangkan dia akan niat yang kebajikan. Dia seorang yang alim Quran, tetapi di dalam hatinya ada penyakit, merasakan lambat mati. Tapi dia nak pahala yang banyak. Dia nak pahala banyak. Dia alim, dia nak banyak kebajikan, tapi di dalam hatinya ada penyakit lambat mati, biasa lambat mati. Maka dia akan menangguh-nangguhkan ibadat. Dia akan tangguh-tangguhkan ibadat. Maka dijatuhkan dia di dalam segan. Jadi malas lah. Jadi malas lah. Ini penyakit. Jangan kata orang alim tak ada penyakit. Jangan kata orang alim bila kita belajar nanti, bila dah pandai, kita tak ada penyakit. Dah, dia ada penyakit cara orang pandai pula. Di antara penyakit dia apa tadi? Berasa lambat mati. Nantilah beramal. Kelebihan sembahyang sunat dah tahu dah. Sembahyang sunat ni, sembahyang sunat tu, sembahyang sunat ni, sembahyang sunat tu, macam-macam tahu dah. Tapi berasa aku ni lambat mati lagi. Nanti-nantilah tahajud. Nanti-nantilah sembahyang sunat tasbih. Nanti-nantilah sembahyang sunat awabin. Nanti-nantilah sembahyang duha. Nanti-nantilah. Itu penyakit apa ada? Jadi malas. Segan di situ dengan mana jadi malas. Sebab apa jadi malas? Lambat berasa lambat mati. Sebab apa kita malas mengaji? Sebab apa kita malas nak mengaji? Sebab rasa lambat mati. Dan berlambatan di dalam amal, engkau lihat akan dia menyegerakan tempat kebajikan, maka putus ia, mana putus asa daripadanya. Dan kadang-kadang setan ni kalau dia nak lambatkan kita, dia lambatkan betul-betul. Contohnya dibisik, dia kata kau ni orang Islam dah, kau ni dah alim dah, nanti-nantilah beramal. Itu bisikan setan. Dia pakat dengan nafsu. Dia kata kau orang Islam, lagi pula kau dah belajar agama, apa lagi yang kau nak takut? Dah tentu kau selamat punya, nanti-nantilah beramal tu. Dia perangkap di situ pula. Ataupun dia bisik begini, kau kalau nak buat amal cepat-cepat, buat amal banyak-banyak. Dia pulun ke situ pula. Maka kita pun pulunlah beramal bersungguh-sungguh, belajar pun tak mau. Lambatlah nak mengaji ni, baik aku beramal banyak-banyak. Habis kena perangkap. Itu syaitan ni. Dia bijak dia. Memang Allah Ta'ala ciptakan bijak menipu. Memang dia dah. Atau menyegerakan pada memperkenankan doa yang soleh. Duk paksa Tuhan. Paksa Tuhan, ya Allah cepatlah kabulkan, ya Allah cepatlah kabulkan, ya Allah kenapa tak makbul, kenapa? Tu. Itu mendatangkan kebencian Allah. Mengarah-ngarahkan Tuhan pula dah. Ya Allah cepatlah, ya Allah cepatlah, ya Allah cepatlah. Allah tak tahu ke? Allah tak tahu ke? Dah yang kita nak paksa-paksa Tuhan suruh bagi cepat tu sebab apa? Yang paksa-paksa Tuhan suruh sembuhkan cepat tu kenapa? Adakah Allah tak tahu? Allah tahu. Jadi syaitan menipu kita supaya menekan di dalam doa tadi. Minta tu nak disegerakan permintaan hajat tadi, nak disegerakan, cepatlah ya Allah, kenapa tak tunai lagi, dah 10 tahun aku doa tak dapat lagi. Itu sebenarnya penyakit ni. Bila kita mengaji baru tahu tu penyakit. Kalau kita tak mengaji rasa okey je. Ya Allah kenapa tak tunai-tunai lagi? Dia tahu lah. Bukankah dia maha mengetahui segala-gala? Dah kalau kita yakin Allah Ta'ala mengetahui segala-gala, kenapa nak ditekan-tekan Allah Ta'ala tu supaya memberi dengan segera? Dia bukan tak tahu. Dia bukan tak tahu apa benda yang dia nak bagi. Sedia kala dah dia dah tahu. Sebab tu kena ngaji tauhid juga, so kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan, apa sifat Tuhan tu, ilmu Tuhan tu bagaimana, yang kita nak paksa-paksa tu. Maka barangkali belum lagi sampai ketikanya, maka diharamkan yang demikian itu. Barangkali belum sampai masa Allah nak bagi. Belum sampai masa Allah nak bagi, Allah tak bagilah.
Sebab Allah lebih mengetahui benda tu sesuai ke tidak dengan kita. Macam tadilah, tak sabar-sabar nak jadi kaya contohnya. Cepatlah ya Allah, jadikan aku ni jutawan. Sekelip mata jadi jutawan, habis jahanam hidup ni. Enjoy sini, enjoy sana, sombong sini, sombong sana, buang adik-beradik dan sebagainya. Tak mustahil dah jadi kaya sekelip mata. Orang lain berpuluh tahun nak jadi kaya, dia 3 hari jadi kaya dah. Sombong dah, buang saudara dah, tak kenal adik-beradik dah. Boleh jadi macam tu. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala tu dia akan memberi ikut kehendak Allah. Ingat tu, Allah memberi ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak kita. Jadi berdoa dan terus berdoa je, doa dan terus doa je. Jangan menekan-nekan, ya Allah kenapa tak tunai lagi, cepatlah ya Allah, cepatlah kabulkan. Jangan, minta aje macam biasa. Dan wajib hati kita yakin setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah pada masa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab tu sabar ni, sifat sabar ni nak kena ada mana-mana. Sifat sabar dalam beribadat nak kena sabar, dalam berdoa nak kena sabar, dalam meninggalkan maksiat nak kena sabar, menghadapi bala nak kena sabar. Jadi sabar ni di mana-mana sabar. Bila nak alim, bila nak alim, bila nak alim. Kita ngaji seminggu, alim segala ilmu. Tak adalah ngikut online ni, tak ngaji dah lah. Nak ngaji apa lagi online dah alim semua. Dah alim semua, nak mengaji apa lagi? Allah boleh tak nak jadikan kita alim sekali mata? Boleh tak? Boleh. Tapi takut nanti kita yang rosak. Dah tak mengaji dah. Dah tinggal majlis ilmu dah. Dah heboh dengan hal-hal dunia pula dah. Sebab apa, aku dah alim, buat apa nak mengaji lagi? Pulun dunia lah pula. Habis dia, rugi dia. Jadi ada hikmah Allah buat sesemua tu. Maka barangkali belum lagi sampai ketikanya, maka diharamkan yang macam itu, atau menyegerakan pada mendoa atas seorang dengan kejahatan. Tak sabar-sabar kita. Tengok orang buat jahat je dengan kita contohnya, terus kita doakan yang tak baik. Tak sabar. Tak sabar dengan ujian tu. Orang tu sakitkan hati kita, orang tu buat benda tak kena dengan kehendak kita, kita tak sabar. Lalu kita tadah tangan, ya Allah kau jahanamkanlah dia. Ya Allah kau jahanamkanlah dia, kau terlongkupkanlah dia, kau cabutlah nyawa dia. Maka menyesal atas yang demikian itu seperti barang yang disebut daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jangan sabar, jangan gopoh. Allah datangkan ujian pada kita ni supaya kita, Allah nak menambahkan kebajikan. Allah datangkan orang yang macam-macam masalah dalam hidup kita. Hikmahnya Allah nak menambahkan kita kebajikan. Apabila kita banyak dugaan, banyaklah sabar. Banyak masalah, banyaklah sabar. Banyak sabar, banyaklah kebajikan. Tinggilah darjat, banyaklah dosa yang diampunkan oleh Allah. Tapi kita tak faham. Ada orang buat masalah aja dalam hidup kita, kita terus doa yang tak elok. Na'udzubillah min zalik. Banyak kita nak kena belajar. Banyak kita nak kena belajar. Yang Zohir ni kita tahu, nampak baik buruk Zohir ni kelakuan hati ni, yang kita masih tak tahu lagi, tak kenal lagi apa kelakuan hati yang baik, apa kelakuan hati yang buruk. Zohir ni senang kita nampak buruk baik. Ni hati ni. Kita yang dah sembahyang, yang dah puasa, dah haji, dah umrah, kadang-kadang ada dalam hati kita penyakit yang macam tadi tu. Rasa lambat mati, dendam dengan orang, suka doakan yang jahat-jahat untuk orang lain. Tapi bila kita tak nak mengaji, tak belajar, kita ingat benda tu benda bersih. Rupanya itulah yang menjadi asbab Allah benci dengan kita. Walaupun zahirnya nampak taat dah.
dan engkau lihat akan dia dengki akan sebandingnya atas barang yang didatang akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada kurnianya, hingga terkadang sampai daripadanya yang demikian itu kepada tempat menanggung di atas yang jahat-jahat, yakni perkelahian. Jadi berkelahi, jadi berdengki, jadi berkelahi. Dengan sebab dalam hati tadi ada penyakit hasad dengki. Dengki makna tak boleh tengok orang lain senang, tak boleh tengok orang lain berbaik-baik, tak boleh tengok orang lain berbahagia, tak boleh tengok orang lain kaya, tak boleh tengok orang lain berpangkat jawatan. Maka jadilah kita ni berkelahi, jadi bergaduh lah. Jadi bergaduh lah, jadi bermusuh lah. Dan berkata-kata dengan membuka kemaluan yang tiada mengerjakan atasnya, melainkan orang fasik dan orang fajir. Akibat daripada dengki kita tadi tu, akibat daripada penyakit hati kita ni, tak boleh tengok orang lain senang, tak boleh tengok orang lain dapat nikmat, tak suka tengok orang lain dapat nikmat. Dia akan mengajak kita jadi apa? Jadi orang yang sanggup mendedahkan keaiban saudara kita tadi. Kita dedahkan. Kau nak tahu tak, si Polan tu, si Polanah tu, musuh aku tu, jahat dia begini. Sebab apa tu tadi? Dengki punya pasal. Dengki punya pasal. Ni kita jangan buat main-main ni. Kalau ada penyakit-penyakit ni dalam hati kita, mati kita tak selamat. Mati kita takkan selamat. Walaupun kita orang yang kuat sembahyang malam, walaupun kita orang rajin puasa, buat amal soleh macam-macam, tapi kalau dalam hati kita ni ada penyakit hasad, dengki dan sebagainya ni, na'udzubillah min zalik, kita takkan selamat balik akhirat. Takkan senang. Kita balik akhirat takkan senang. Sebab itu kita jangan ambil mudah, ambil tak penting, buat tak tahu, buat tak peduli, buat tak kisah. Sekarang ni ialah azab tu tak sampai lagi dekat kita, sebab tu kita buat tak peduli je. Kalau contohnya azab tu Allah tunjukkan depan mata kita, tak mahu kita, tak berani kita. Ini kembali kepada sejauh mana kebersihan hati hamba tadi tu. Kalau hati hamba tu tadi celik, tajam, dia akan nampak benda-benda tak elok akhirat tu seolah-olah ada depan mata dia. Maka dia akan bersungguh-sungguh jaga. Orang yang buta mata hati, ceritalah, cakaplah tentang susah azab, tentang susah kematian, kecelakaan waktu nak mati, kecelakaan dalam kubur. Ceritalah, cakaplah. Kita akan buat tak peduli je. Sebab apa? Hati kita buta. Hati kita ni ada masalah, dosa banyak. Sebab tu cerita pasal azab kita tak takut pun. Ceritalah pasal habis kebajikan kita, buat tak kisah je. Yang kita risau kalau habis harta. Habis harta baru tersentuh hati kita, baru tersantak kita. Tapi kalau kata kalau kita berdengki, Allah hapuskan segala kebajikan, kita berasa tak ada apa-apa pun. Relax je kita. Sebab hati kita tu penuh dengan dosa. Sebab tu tak berasa. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan kerana makna inilah, kata Sufyan Al-Thawri, tiada aku takut atas darahku melainkan daripada orang qari dan ulama. Maka diingkarkan orang akan dia daripada yang demikian itu. Maka katanya, tiada aku berkata akan perkataan itu, sesungguhnya telah berkata akan dia oleh Ibrahim An-Naqai. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung situlah. Dan kerana makna inilah nanti sambung. Mudah-mudahan bateri pun dah habis dah, macam tak tahu je. Bateri pun tadi dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada perkara yang baik, yang berkah dapat kita ambil
di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi kita doa kepada Allah dengan berkat majlis ilmu, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, diberi keberkahan pada umur, mudah-mudahan diluaskan rezeki rohani dan jasmani, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi bantuan pertolongan kita untuk berusaha memperbaiki amalan kita yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan husnul khatimah, insya-Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa juga kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kejayaan, kemenangan kepada umat Islam di Palestin khususnya, dan di sekalian dunia ini yang ditindas oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Anak buah kawan lain. Dia tutup jalan. Tutup jalan. Masya-Allah. Anak tahu macam mana. Tak boleh lah. Maknanya kita bakhil, dengki, dengki. Itu penyakit kadang-kadang ialah penyakit hasad, dengki dalam hati kita. Tak boleh tengok orang lain senang, tak boleh tengok orang lain mudah urusan. Iyalah. Maknanya kalau ialah tanah memang ada hak dia. Tapi dia kena fikir juga. Dia kena fikir juga bagaimana keadaannya kalau orang lain menyekat perjalanan dia. Susah tak hidup dia? Susah tak urusan dia? Kalau orang lain sekat jalan dia, maknanya jiran-jiran yang lain pakat tak bagi dia lalu, contohnya. Macam mana perasaan dia? Susah tak urusan dia? Susahlah urusan dia, betul? Begitulah juga bila dia buat pada orang lain. Sebab tu kita kena ingat tu, kesenangan yang kita dapat ni kadang-kadang kita tumpang orang lain. Kalau kita nak orang lain buat baik dengan kita, kita pun kena buat baik dengan orang lain. Tak mustahil bila kita menyusahkan urusan orang Islam yang lain, lebih-lebih lagi saudara kita, tak mustahil Allah akan memberi balasan yang sama. Jadi apa faedahnya kita buat macam tu, berdengki macam tu, sedangkan setiap kali orang lain lalu lalang di tanah yang kita izinkan tadi tu, walaupun satu kaki contohnya mempermudahkan urusan, Nabi kata barang siapa yang mempermudahkan urusan sesama manusia ni, urusan dunia dia, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan ni dunia dan akhirat. Setiap kali tanah yang diberi tadi untuk orang lain lalu tu, maknanya menjadi jariah dia, menjadi pahala dia, walaupun yang lalu tu binatang. Walaupun yang lalu tu binatang, bukan orang yang lalu, binatang yang lalu tu kita dapat pahala. Ini kan pula orang mukmin yang lalu, lagilah banyak pahala dan kebajikan. Itulah mudah-mudahan. Doalah makcik, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Nasihat elok-elok, sebab kita tak ada kuasa nak ubah orang. Kita boleh nasihat je, nak ubah tak boleh. Nak ubah tak boleh, nasihat boleh. Ni pakat-pakat doa. Allah makcik, terima kasih, jazakumullah bima adzaitum. Masih makcik. Makcik doa le saya, makcik berkat doa orang lama. Insya-Allah makcik, mudah-mudahan panjang umur, sihat afiat, insya-Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Taala memberi kesihatan. Tadi lupa nak makan, tak makan. Oh, lupa makan. Pergi makan. Makan. Mak kian salam makcik, mak kian salam. Mak kian salam. Makan.
Terima kasih. Padanya salam. InsyaAllah. Subhanallah. Semacam itulah dia dugaan ni. Dugaan hidup. Kita lah nak kena sabar. Kita nak kena sabar. Kita kena ingat semua tu berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Tu ada hikmah dia. Iyalah. Itulah kita kena fikir makna masa akan datang. Tak mustahil benda macam tu nanti Allah balas lebih daripada tu. Yalah bang, tu masalah hati-hati tu. Bila hati kita ni dipengaruhi oleh syaitan, nafsu, dia akan jadi macam tu lah. Kadang-kadang sebab benda-benda dunia kita berkelahi. Yang kita berkelahi tadi tu sebab benda yang tak ada nilai sisi Allah, kita jadi bergaduh. Sebab tu kata ulama, sebesar-besar penyakit yang merosakkan kita ni cintakan dunia tadi. Bila cintakan dunia ada dalam hati kita, itulah ibu segala penyakit. Dia akan sanggup buat yang lain-lain. Tapi kalau dibencikan dunia, kita ada masalah, apalah sangat, kau nak lalu-lalu lah, bukan ada apa pun. Tapi kalau cintakan dunia kemudian campur dengan dengki lagi, habislah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan lah. Sebab tu mengaji ni tak boleh tinggal. Mengaji ni tak boleh tinggal. Sebab nak beribadat ni kena ada ilmu. Belajar ni jadi jadi pedoman. Sebab tu belajar ni, ilmu ni hidayah, petunjuk Tuhan. Macam mana kita nak beramal perlukan petunjuk. Jadi macam mana cara nak dapat petunjuk? Duduk dalam majlis ilmu, mengaji. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Nanti kita dipermain-mainkan. Apa guna kita haji kita, umrah kita, zakat kita, wakaf kita, semayang kita, dalam keadaan dalam hati kita ada dendam, ada dengki? Apa jadi dengan kebajikan kita? Habis semua. Nabi kata padam semua. Nanti siapa yang menyesal? Kita yang menyesal. Kita yang akan menyesal. Jadi kita mengaji ni mudah-mudahan ada rasa takut tadi tu. Memanglah nafsu memang ajak benda macam tu. Sebab nafsu setan ni dia dengki. Bila kita banyak buat amal kebajikan, dia cari jalan bagaimana nak memusnahkan pahala kebajikan tadi tu. Asalnya dia akan halang kita untuk buat ibadat. Dia kata jangan sembahyang, jangan puasa, jangan mengaji, jangan pergi haji, jangan pergi umrah, jangan bersedekah. Tapi kita lawan, kita buat ibadat. Boleh sembahyang, boleh begini, boleh begitu. Dia cari jalan pula macam mana nak rosakkan. Dia akan bisikkan dalam hati supaya berdengki, supaya berdendam, kerana dengan berdengki berdendam tadi akan merosakkan juga sebanyak apa pun ibadat yang kita dah buat. Jadi 2 kali 5 macam hidup kita tak pernah beribadat. 2 kali 5 betul tak? Habis dah lah. Penatlah semayang kita, habislah getah kita yang kita wakafkan tu, yang kita zakatkan, haji kita semua padam semua. Jadi seolah-olah memang kita tak pernah buat ibadat pun. Sebab tu kita kena tahu tadi tu bisikan syaitan yang nak merosakkan amal kita ni macam mana cara dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah doa. Tu pun sebenarnya kita ni bila keluarga kita ni belajar mengaji, Allah akan uji kita juga. Allah akan uji. Kau dah mengaji, kau dah belajar, macam mana sepatut tindakan kau menghadapi orang yang tak belajar. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Mudah. InsyaAllah ada kelas lagi pukul 10.30 InsyaAllah ni ada jamuan sekejap lah. Ada jamuan sekejap InsyaAllah. Jumpa lagi pukul 10.30 InsyaAllah. 10 malam ni dekat ni bukan Padang Temu, malam ni dekat Cheng. Malam ni dekat Cheng Azman. Saya nak minum sekejap, lepas tu saya nak gerak. InsyaAllah nanti jumpa lagi di sini lah. Jumpa lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi kuliah dekat masjid. Hujan memang?